Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 27 Mac bersama saya, Abang Muasli Abang Abdul Samad. Sarawak akan melabur dalam program penanaman semula pokok yang merupakan antara dasar pasca pandemik COVID-19. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping berkata program berkenaan akan melibatkan kawasan terosot atau yang telah ditebang. Dalam dasar kita selepas pandemik ini, kita akan melabur untuk menanam semula pokok-pokok di mana yang telah saya katakan tadi di kawasan-kawasan yang telah ditebang dengan pokok yang boleh tumbuh dengan cepat dan menjadi bahan untuk industri perkeluaran ataupun hiliran. Jabatan Hutan dan pihak industri sedang merancang rangka draft polisi bagi menjadikan Sarawak sebagai negeri hijau yang sentiasa mementingkan kelestarian bumi selari dengan pembangunan negeri. Berucap dalam sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat negeri di Taman Tasik Bukit Siol, Petrajaya, Kuching, Datuk Petinggi Abang Johari yakin usaha itu akan mencapai sasarannya berikutan pengaplikasian teknologi baharu dalam proses penanaman pokok. Dalam pada itu, Ketua Menteri mendedahkan sejumlah 62 juta ringgit diperuntukkan kepada Jabatan Hutan dalam rancangan Malaysia ke-12 untuk aktiviti penanaman semula pokok hutan dan lanskap. Ini selari dengan kempen program penghijauan Malaysia penanaman 100 juta pokok. Sarawak setakat ini telah menanam 3 juta pokok selain menyasarkan penanaman semula hutan seluas 1 juta hektar dengan pelbagai spesies pokok menjelang 2025 sebagai hutan perindustrian. Dalam majlis ini, Datuk Petinggi Abang Johari merasmikan spesies pokok balak baharu yang dinamakan Vatika Abang Johari I. Beliau turut menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman antara Jabatan Hutan dengan Sarawak Energy Berhad, Sam Darby Plantation dan Universiti Putra Malaysia bagi mewujudkan kerjasama dalam aspek restorasi dan konservasi alam sekitar, terutama di kawasan tadahan air dan penyelidikan. Kelulusan lesen syarikat kuari untuk aktiviti pelombokan batu di Taman Negara Darat Krian telah dihentikan sejak 2003. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata kerajaan negeri juga tidak akan meluluskan sebarang lesen untuk aktiviti pelombokan batu atau emas di kawasan tersebut yang telah diwartakan sebagai Taman Negara pada 2003. Jelasnya kerajaan mahu melindungi kawasan berkenaan berikutan ia merupakan kawasan sensitif iaitu Batu Kapur selain memiliki banyak gua. Dato' Len Talif mengulas kejadian seorang penduduk tempatan maut tertimbus di Gunung Tabai dalam Taman Negara Darat Krian ketika melakukan aktiviti perlombongan emas pada Rabu lepas. Beliau ditemui dalam majlis sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat negeri di Kuching. Dato' Len berkata, Sarawak Forestry Corporation telah menutup kawasan tersebut kepada orang ramai dan meletakkan tanda larangan selain bercadang untuk menempatkan ranger hidupan liar kehormat untuk memantau kawasan tersebut supaya tidak dicerobohi. Sementara itu, usaha mengeluarkan mayat mangsa yang terperangkap di dalam lubang gua di Gunung Tabai Bau sejak Rabu lepas akhirnya berjaya. Mayat Matin Matapa, 25 tahun, berjaya dibawa keluar lewat petang semalam oleh pasukan mencari dan menyelamat. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bau, Tawang Linggam, sebelum itu kedudukan mangsa di kedalaman 80 meter menyukarkan pihaknya menggali tanah gunung yang kurang stabil. Mayat mangsa yang telah kaku juga menyukarkan operasi membawa keluar mayat di dalam lubang gua. Memang berbahaya. Implikasi dan risikonya, tuan-tuan sudah tahu. Nyawa menggadai. Adalah pasukan penyelamat pun penyelamat pun memang akan tergadai juga nyawa mereka nanti kalau terlibat dalam proses mencari dan menyelamatkan. Tawang ditemui pemberita selepas operasi membawa keluar mayat Martin yang tertimbus tanah dan batu semasa melombong emas di Gunung Terbabit. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Bau, DSP Poge Nyaon, terus menasihatkan orang ramai tidak lagi mencari emas di gunung berkenaan. FCFC dari hari pertama dia ada bersama dengan kita dan dia pun akan berkawal selama 24 jam lah di kawasan ini sehingga tindakan seterusnya mungkin ada perancangan daripada mereka. Dalam tempoh 10 tahun, Gunung Terbabit telah meragut 2 nyawa akibat mencari emas.
Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak dilanjutkan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan media memaklumkan PKPB dilanjutkan berkuat kuasa 30 Mac ini hingga 12 April depan. Keputusan pelanjutan PKPB di seluruh Sarawak ini dibuat ekoran situasi kes positif di negeri yang masih merekodkan 3 digit. Selain itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dikuatkuasakan di Kampung Cupak Serian berkuat kuasa mulai 25 Mac hingga 7 April, manakala PKPD di Kampung Batu Gong Serian dikuatkuasakan mulai 26 Mac hingga 8 April. Sementara itu, upacara pengebumian harus dimaklumkan kepada pejabat daerah masing-masing serta mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ketat. Ketua kaum dan ketua masyarakat juga dipohon untuk membantu menguatkuasakan SOP tersebut. Semalam, jumlah kes positif COVID-19 meningkat kepada 15,176 kes apabila sebanyak 213 kes baharu dilaporkan. Jabatan Kesihatan Negeri juga turut mengisytiharkan 2 kluster baharu iaitu kluster Lorong Desa Senadin Miri dan kluster Batu Gong Serian. Peningkatan jumlah kluster COVID-19 di Sarawak pada tahun ini berpunca daripada aktiviti sosial atau majlis perhimpunan. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Chin Zin Hing dalam satu kenyataan memberitahu ia membabitkan mereka yang menghadiri upacara pengebumian, aktiviti atau majlis sosial, jangkitan di tempat kerja, situasi di pusat tahanan imigresen atau penjara serta majlis perkahwinan. Kes membabitkan upacara pengebumian sebanyak 5 kluster setakat ini masing-masing di daerah Kuching, Sibu, Pusak, Tanjung Manis dan Kapit. Bagi kluster membabitkan orang ramai yang berhimpun semasa aktiviti atau majlis sosial, sebanyak 26 kluster direkodkan membabitkan Kuching, Meradong, Julau, Serian, Semerahan, Seri Aman, Sibu dan Miri. Sementara itu, jangkitan di tempat kerja pula melibatkan 11 kluster di 8 daerah, manakala 2 kluster dilaporkan membabitkan pusat tahanan imigresen atau penjara iaitu di Serian dan Sibu. Dalam pada itu, Majlis Perkahwinan mewujudkan 1 kluster di Miri. Dr. Chin berkata Jabatan Kesihatan Negeri menyeru kerjasama orang ramai supaya memikirkan tentang risiko tinggi dijangkiti dalam situasi sebarang perhimpunan dan bertindak mengelakkan diri daripada menjadi mangsa jangkitan COVID-19. Mereka sepatutnya melindungi ahli keluarga dan juga rakan sekerja dengan tidak membiarkan diri mereka dijangkiti COVID-19 melalui sebarang aktiviti perhimpunan yang berisiko. Seramai 290 pegawai dan anggota polis Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Bintulu telah menerima dos suntikan pertama vaksin COVID-19. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zulkifli Suhaili berkata, baki 33 anggota lagi akan menerima suntikan pada fasa seterusnya. Sebagai frontliner dalam usaha kita memutuskan rantai COVID-19 ini, saya memastikan pegawai dan juga anggota saya dalam keadaan sihat dalam menjalankan tugas harian mereka untuk meningkatkan imun kesihatan badan kita, di mana kita berhadapan secara direct kepada masyarakat. Beliau berkata demikian kepada media selepas perhimpunan bersempena sambutan Hari Polis ke-214 peringkat IPD Bintulu. Superintendent Zulkifli berkata setiap anggotanya tetap bersemangat menjalankan tugas di lapangan termasuk di sekatan jalan raya, pemantauan bersepadu dan kawalan di lokasi PKPD. Mengenai sambutan Hari Polis tahun ini, beliau berkata ia amat bermakna kepada setiap anggota polis. Kami daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Bintulu mengucapkan selamat Hari Polis ke-214. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Dalam pada itu, masalah ketiadaan bekalan elektrik di kawasan penempatan baharu di Kampung Tudan Desaras akan diberi perhatian segera. Menteri Muda Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata ini termasuk penyaluran bekalan elektrik di bawah program Tabung Pemohon Tambahan dan Lewat yang telah diperkenalkan Sarawak Energy Berhad SEB pada 2018.
Di bawah program itu, penduduk mendapat manfaat seperti yuran percuma pemasangan meter, deposit RM80 dan stem hasil sebanyak RM10 selain bayaran secara ansuran yang rendah untuk pemasangan pendawaian elektrik di dalam rumah yang diuruskan oleh pihak SEB. Dato' Sebastian berkata, penempatan baharu di Kampung Tudan Desa Ras yang menempatkan penduduk setinggan diwujudkan selaras hasrat kerajaan menyasarkan setinggan sifar menjelang 2025 di Sarawak. We want to settle one by one. We will continue. That is the commitment of our Sarawak GPS government. The intention at the moment will be by 2025 will be zero squatters in Sarawak. Dato' Sebastian menyatakan demikian selepas meninjau projek bekalan elektrik di bawah program tabung pemohon tambahan dan lewat di Tudan Desa Ras Fasa 6 Miri. Pemohon yang ditemui berterima kasih dengan pelaksanaan projek itu selepas dipindahkan ke Tudan Desa Ras 6 dari beberapa kawasan setinggan di Miri pada tahun 2017. Kami orang tinggal di Tudan Desa Ras semenjak 2017 sehingga kini tu proses api itu memakan masa dalam 4 tahun lebih lah. Keadaan kini tu setakat tu so farnya berjalan lancar. Lama sudah kita tunggulah. Sejak dari tahun 2017 lagi kita start di sini memang rasa berpuas hati lah. Sebab selama ni kita pun bergelap saja. Projek yang melibatkan kos sebanyak 2.5 juta ringgit itu telah dimulai pada bulan Januari 2021 dan dijangka siap pada bulan Disember 2021 yang melibatkan seramai 351 orang pemohon. Beberapa projek pembangunan sedang diberi perhatian oleh Kerajaan Sarawak untuk memberi keselesaan kepada penduduk di daerah Sebauh. Ini termasuk projek stadium mini, tebingan Sebauh, masjid dan gereja yang kini diperingkat mengenal pasti tapak projek. Selain itu, Menteri Utiliti Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom berkata projek naik taraf pejabat daerah Sebauh telah siap namun memerlukan beberapa kerja tambahan. Manakala projek pembinaan jalan dan jambatan menyeberangi Sungai Kemenah ke hilir Pekan Sebauh sedang dijalankan. Beliau menyatakan demikian ketika meninjau projek tersebut di Sebauh Bintulu. Mengulas mengenai program penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi berkata ia melibatkan beberapa buah rumah di Kampung Hulu Sebauh. Sekian berita pagi Sarawak. Sentiasa patuhi SOP COVID-19 untuk mengelak jangkitan virus COVID-19. Bersama kita jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Saya Abang Muaz Abang Bersamad. Assalamualaikum dan salam hormat.